Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ajar several of tutorial untuk your finishing Adobe Animate. Okay, saya akan ajar sound on off button, which is ada on dan off sound. Okay, second saya akan ajar Audacity. Saya akan ajar the third slider, how to control the slider, how to change the song for the slider, and publish setting. And another one is F1 command for quit button. Okay, so the first tutorial adalah sound on off. So basically you kena ada satu icon which is on dan off. Okay, so the first is saya buat sound on. Okay, by right, untuk bila once awak dah masukkan icon sound on, the first thing awak kena buat adalah untuk jadikan dia convert to symbol. Okay, F8 ataupun awak boleh tekan right click, convert to symbol. Okay, so untuk yang ini saya akan saya tak akan jadikan dia button dulu, saya akan jadikan dia movie clip. The reason is bila kita buat frame by frame untuk sound on off, method untuk jadi sound on and off, kita akan pakai methods frame by frame, go to frame and play like that. So it's better awak buat dia dalam movie clip. Kenapa? Kalau awak buat dia directly dekat dalam scene, dia akan baca frame 1 dan frame 2 dan akhirnya yang frame yang selebihnya, contoh awak ada background sampai frame 100, dia tak akan detect sebab dia hanya baca frame 1 dan frame 2 untuk sound on off. So better buat create movie clip then awak create the button. Okay, so clip, sound, tekan OK. Okay, once awak dah jadikan dia movie clip, double click pada dia, then you convert to symbol again but into button. So button on. Okay. Ingat bila dia melibatkan coding, once benda yang awak convert tu melibatkan coding, apa yang awak perlu ada adalah instant name, which is awak boleh buka dekat properties. So instant name sound on. Okay. So sebab kenapa saya suruh selalu remind awak untuk buat instant name adalah kerana bila awak buat instant name awak sendiri, awak tahu kat mana coding yang awak perlu tukar. Kalau dia createkan you instant name for you, dia awak akan tak tahu dia duduk coding mana. Okay, so better you create your own instant name. Okay. So once awak dah create instant name untuk sound on, apa yang awak perlu buat adalah awak create untuk sound off. So right click pada frame kedua, insert blank keyframe sebab kita tak nak dia duduk dalam keyframe yang sama. So cari sound off ataupun awak dah create sendiri. So saya hanya cari yang sound icon yang dah ada pada internet supaya dia tak makan masa untuk ajar awak buat sound. So, basically awak dah create this particular sound. Okay, sound off. So dia perbezaan di antara sound on dengan off adalah dia punya simbol. Yang tadi maybe dia akan lebih kepada macam wifi punya shape. Yang ni dia lebih kepada, saya nak tahu kedudukan dia sama, saya just create another layer. Saya start sama, kita just samakan dia. Alright, so dia already sama. Pindah balik yang frame kedua, delete layer ni. So layer sound. Okay. So tadi frame 1 kita dah convert to symbol, frame 2 pun kita kena convert to symbol tapi jadikan dia off symbol. Button. Off. Sound off. Instant name. Ingat instant name kena buat. Okay. So by right you ada dua button which on, off. Okay. So ada differentiate there. Okay. So once you dah create sound on off, apa yang awak perlu buat adalah awak perlu masukkan action script stop for both frame. Frame 1 dan frame 2. So code snippet as usual, action script, timeline navigation, stop at this frame. So by right dia ada kat sini satu dan pada frame 2 pun buat benda yang sama, code snippet, stop at this frame. Okay, so kenapa? Sebab kita nak stop dia untuk tekan yang satu lagi. So, you already done that. So, apa yang perlu buat adalah kita nak kena click off.
So bila kita kena create off, maknanya kita kena daripada frame 1 kena pergi frame 2. So how the coding is you pergi kat snippet, go to frame and stop sebab kita nak stop that particular song at frame 2. So double click, go to frame and stop. Okay. So kita akan pergi frame 2. So change this particular part which is 2 sebab dia kena pergi frame 2 untuk stop. Okay. So, pergi dekat frame 2 pula. Okay, klik pada ikon tersebut. Pergi ke snippet. Go to frame and play sebab kita nak play. Bukan kita nak stop dah, sekarang kita nak play. So, kita kena pilih go to frame and play. So, tukar jadi frame 1 sebab button on tu dekat frame 1. So, ingat, yang 1 ni pergi 2, 2 pergi 1. Dia macam choose between that particular. Okay. So, awak dah ada dua-dua action script, dah ada dua function button. So, apa yang awak perlu buat adalah awak import lagu pada library. So, import to library. Okay. Cari MP3 player ataupun Android Wave. So, macam saya ada 1-2 lagu. Satu lagi, Aliyah ni tak boleh masuk. Saya tak tahu kenapa. Okay. So, saya import. Dia tak masuk saya tak nak beli tadi. MP3. So, dia akan cantik yang ni. So, dia akan totally masuk dekat dalam library anda. So, cara nak check library anda di sini. So, bila was dia ada kat sini, cara nak tengok lagu tu sama ada dia boleh play ke tak. Satu equalizer dia dah menunjukkan dia ada lagu. Awak boleh tekan play kat sini. Okay. So, dia sudah play dia lagu lah. So, tekan stop. Alright. So, basically pergi dekat frame 1, dekat action ni, awak just pergi pada properties and go to the part sound. Okay. Dah ada dalam library, kalau ada 10 lagu lah akan appear dekat sini. Tempatkan saya masukkan satu, so ada satu lagu je. So, Naim Daniel ni, choose. So, don't do anything. Kalau lagu tu pendek dan awak rasa awak nak, awak ada phrase sampai 100, mungkin nak boleh repeat that particular song 10 kali kat di situ. Tapi sebabkan saya punya song ni already panjang, so saya tak perlu repeat. Okay. So, untuk frame 2 pula, do the same orang kata langkah, which is awak pergi dekat sound, klik dekat frame 2 ni, action ni, pergi dekat sound and awak pilih lagu tadi semula. Jangan pilih lagu lain, macam mana dia nak stop lagu yang berlainan. Okay. So, dekat bahagian scene ni, awak change kepada stop. Yang tadi kita tak payah perlu buat apa-apa. Untuk yang kedua ni, kita kena letak stop. Okay. So, once you dah already done that, so awak boleh play, control enter. So, dia ada bunyi dia. So, tekan. Sorry, stop. So, nak play balik, just tekan balik. So, you just have sound on off button. Okay. Alright, kita pergi pada next tutorial. Okay, untuk next tutorial adalah saya nak bagi, saya dah bagi file pada awak adalah file slider, which is song ni saya dah already done. Awak tak perlu buat apa-apa, awak hanya perlu usik bahagian lagu sahaja. Which is saya dah provide every single step untuk awak. Awak hanya boleh gunakan template ni semata-mata. It easier. So, cara nak ubah template ni ikut your particular song adalah awak double click pada border slider ni. So, dia akan keluar bahagian slider. Once ni slider. Okay. So, dia ada text, volume slider ni. Dia ada song dan ada action script. Okay. So, action script ni don't ever touch it sebab saya already give the coding for that particular action script which is ini. Yang awak jangan usik, kalau awak usik dia akan berubah. Okay. Dia akan mungkin ada error. So, don't touch this particular action script. Okay. So, apa yang perlu ubah hanya pada bahagian song ni. Dan sangat mudah. Yang penting awak kena import song pada library. Which is import file, import to library. Okay.
Once awak dah import to library, so dia akan appear kat sini ada 2 lagu lah. Macam saya ni dah ada 2 lagu sebab hari tu saya dah letak 2 lagu. So apa yang awak perlu ubah adalah awak klik pada layer song ni, awak pergi properties dan awak hanya tukar lagu saja. Contoh awak ada lagu Purnama ni, daripada tadi awak dah letak Hey Husaini, awak just letak lagu Purnama. Okay. So just play. By right dia already have changes. Okay. So awak boleh slide dia. Dan slider ni best sebab dia tak akan berhenti dekat tempat yang sama. So dia boleh slow dan naik, turun dan naik, turun dan naik. Sepanjang lagu anda. Tak terungkap kata menyedari. So nak tukar senang je, pergi pada layer song ni, pergi pada sound, tukar balik. Okay. Make sure awak dah import lagu pada library. So dia dah tukar, already done. So easy for you to use this particular template. Puaskah kau cuma saya remind awak semua, dia hanya boleh diletakkan di bahagian scene depan, dia tak boleh jadi macam certain software dia ada setting untuk turunkan volume tu, tak boleh sebab kena masukkan coding yang itu. So awak hanya boleh letak kat bahagian scene di bahagian depan. Okay, so this is the how to change the template for volume slider, the second tutorial. Okay, so kita akan go for another tutorial. Okay, so the third tutorial adalah menggunakan Audacity, which is kita nak gunakan sound ataupun voice awak untuk jadi suara daripada suara normal kepada suara kartun dan suara normal kepada suara yang lebih besar. Dan cara nak install dia sangat mudah. Awak boleh dapat free dekat dalam internet, which is awak type je Audacity dan dekat sini dia tulis Audacity free open source cross platform audio software. So once awak klik pada dia punya page, dia akan appear this particular interface. So awak hanya download Audacity untuk version Windows kalau awak gunakan Windows. Kalau awak boleh download version Mac kalau awak gunakan laptop MacBook lah. Ataupun MacBook Air. So yang untuk Windows, untuk HP, Asus, Acer. Okay. So once awak dah install, okay, install dia sangat mudah. Awak just follow the instruction. Dia akan appear dekat bahagian setting ni. So just double click pada dia. So dia akan buka satu interface. Memang dia akan agak lame sikit bahagian macam version lama komputer punya interface, tapi dia a good software. So once awak buka dia, dia akan keluar appear this particular part, which is ada file, edit, select, view, transport, track, generate, effect, analyze, tool and helps. So ada pause, ada play, ada stop, ada skip, ada forward, ada record. Okay, so untuk record suara, basically setiap laptop ada ataupun setiap komputer desktop dia ada built-in microphone. So macam saya dah ada built-in microphone, so tak ada issue kat sini. So just tekan record untuk record audio, voice over. So just tekan record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrini Syahruddin. I'm a lecturer for interactive design. So just tekan stop. So dia akan stop. So awak boleh play balik semula. Tekan record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrini Syahruddin. I'm a lecturer for interactive design. So untuk bahagian contoh saya tadi cakap Assalamualaikum start bermula pada bahagian sini. So untuk delete bahagian yang tak perlu, awak hanya select macam ni. Select dan tekan perkataan delete pada keyboard anda. Okay. Mungkin pada Mac backspace tak saya. Okay, so select bahagian belakang ni pun tak perlu. Select delete. So automatically awak dah edit your voice over. So untuk change suara daripada suara kecil kepada suara besar dan suara kecil kepada suara lebih kecil, kanak-kanak mungkin suara perempuan dewasa change kepada perempuan, kanak-kanak perempuan. So apa yang awak perlu buat adalah
awak select bahagian recording tadi, awak pergi effect dan awak pergi pada change pitch. Okay. Maknanya awak control pitch suara. Kalau ke kanan maknanya suara kanak-kanak ataupun cik mang. Untuk ke kiri akan suara lebih garau, lebih jantan. Okay. So how to preview je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrini Syahudin. I'm a lecturer for interactive design. So by right dia dah keluar jadi suara kanak-kanak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrini Syahudin. I'm a lecturer for interactive design. So kalau ke depan sikit dia ada suara cik mang lah. Okay, so kalau awak ke kiri dia lebih suara lebih garau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrini Syahudin. I'm a lecturer for interactive design. So awak boleh control lah untuk kemacuan suara tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrini Syahudin. I'm a lecturer for interactive design. So awak cakap okay. So by right dia dah ada satu suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrini Syahudin. I'm a lecturer for interactive design. So this is contoh orang gunakan untuk phishing punya call lah. Okay, untuk penipuan panggilan penipuan. Okay. So untuk save file dia senang. Pergi file, pergi export. Awak boleh pilih antara .wav atau mp3 sebab flash animate dia hanya boleh baca 2 file ni. Okay. So saya ambil mp3. Just letak dekat ni, sound, save. Tekan OK. So once you dah save, dia akan duduk dekat bahagian desktop this file anda. Dan awak boleh tengok kat sini. Kalau pergi properties dia, yes, dia .mp3 file which is already save that voice over. So this Audacity, apa yang awak perlu ingat adalah awak select file, awak pergi effect dan change pitch. Sebenarnya Audacity ni pun boleh jadikan daripada suara lagu kepada -1. So ada several step dia. Contoh awak boleh lihat pada YouTube lah. Sebab itu bukan part untuk saya ajar. Sebab saya hanya ajar untuk cara untuk record suara atau voice over untuk your multimedia interactive project. Okay. So this is a tutorial for Audacity. So kita akan go for the another tutorial. Okay, the next tutorial adalah saya nak awak untuk submission this file project untuk interaktif awak. Ada 4 jenis file yang awak perlu submit pada semua pensyarah yang mengajar awak. Which is kalau Mediavirus mengajar awak, so 4 file ni perlu disubmit pada Mediavirus. Dan untuk Media Syafila pun benda yang sama. Atau mana-mana lecturer yang mengajar anda lah. Okay. So, cara untuk publish setting file tersebut untuk submission adalah pergi pada file. Awak pergi pada publish setting. Okay. Once awak dah save, awak akan ada satu file .fla which is benda file yang awak perlu edit, awak guna file tu lah. So, apa yang awak perlu publish lagi semula adalah .flash. Saya change default folder. Desktop. Okay. So, apa yang awak perlu publish adalah flash. Another format Mac dan Window Projector. Apa Mac dan Window Projector? Window Projector ni adalah macam satu installer lah. Dia akan dalam bentuk file format .exe dan untuk Mac Projector adalah .dmg. So apa-apa yang awak dah create jadi multimedia project, bila awak jadikan dia sebagai these dua file, dia mudah kalau macam contoh awak lecturer yang mengajar awak buka file tu di komputer dia, kalau Window dia takkan ada isu lari font ke apa sebab dia dah di-create sebagai software. So, just tekan publish. So, just tunggu sampai dia keluar every single hitam ni sampai dia dah okay, dia hilang perkataan publishing tu. Maknanya file awak dah okay. So, tekan okay. So, once awak dah tekan okay, secara automatically dia akan ada satu file, ada 4 file ni. 1, 2, 3. Satu lagi file mungkin saya rasa ni kot. Yes. 1, 2, 3, 4. So 4 ni awak perlu submit pada pensyarah yang mengajar anda lah. So mudah untuk diorang untuk check untuk pemakan nanti. So this is publish setting yang saya ajar awak, which is awak pergi pada file publish setting lah.
File, publish setting, klik dan publish. Once publish dia akan keluar benda ni. Awak just wait sampai dia hilang semula yang benda tengah ni. Okay, tekan OK. So by right dia dah create file that untuk submission anda. So this is the tutorial for publish setting. Ada satu tutorial yang saya terlupa ajar anda adalah input text. Cara nak tukar file wording text anda untuk jadi input text. Sama ada awak nak pakai component tapi component dia ada fix typeface atau fix sizing yang dia tak boleh awak tukar. So awak nak pakai benda yang boleh tukar ikut type font yang awak pilih adalah awak klik pada T ni. Awak just letak pada sini. Contoh name. So once awak dah buat yang ni, just tarik panjang sikit sebab kita nak buat dia jadi text input. So kalau text input, paragraph dia should be on a line left. Okay. So contoh awak nak buat tulisan yang macam-macam yang awak rasa awak nak tukar, awak nak ikut kesesuaian awak macam ni contoh. So awak nak sizing jadi besar. Awak boleh, cuma dekat bahagian static text ni awak kena tukar input text. So secara automatically dia jadi text input. So mungkin awak boleh letak di bahagian belakang tu adalah box. Nak bagi cantik sikit lah konon. Okay. So ni jadi warna putih. So once awak dah jadi text input ni, so bila awak control enter, okay, so dia dah boleh jadi text input, nampak? Okay, ikut typeface awak. Cuma dia susah sikit bila bahagian awak buat paragraph tu lah. Hanya boleh pakai tu. So this is text input. Okay. So dia menggantikan text input di bahagian component. So awak just ambil text tadi dan tukar this particular daripada static text jadi kepada input text. So make sure lepas awak dah create tu nanti awak buang dia punya input text tu lah. So this is kalau awak nak buat orang kata perubahan pada text input punya tulisan typeface. So this is a tutorial for text input. Okay, untuk tutorial quit button ataupun close button anda adalah awak create your particular button, quit button atau close button, tak tahu yang mana satu awak letak. So just create symbol. Sebabkan coding ni saya dah buat, awak hanya copy coding ni sebiji. Yang awak perlu alert adalah cara nak sync dengan your button tu adalah, nampak tak my close button ni? My close button ni adalah awak punya instant name. So pergi dekat properties, make sure dia sama dengan instant name button quit anda. So this is action script untuk fs command untuk quit. So bila awak control enter tak ada apa-apa berlaku sebab dia hanyalah player untuk sini. Untuk tahu dia function ke tak function, awak pergi file, publish setting. Okay, ingat yang saya ajar tadi. Publish. So once dia dah publish, awak pergi dekat luar untuk check. So volume slider ni. So bila awak open, dia takkan ada buat apa-apa perubahan. Tapi ini adalah button quit yang saya dah letak coding. Bila awak tekan pada dia, dia akan keluar terus. This is fs command for quit button. So this is the last tutorial yang saya akan ajar awak. So saya harap selepas ni awak boleh faham apa yang saya ajar satu semester ni. So this is tutorial on off button, volume slider, text input, Audacity, publish setting dan quit function. So saya harap benda ni akan jadi tutorial yang bagus untuk anda punya multimedia interactive project. So good luck and all the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.